sebelum kita meneruskan acara ilmu pada malam ini dan perkongsian daripada kita punya loja jemputan, marilah kita sama-sama untuk melafazkan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Okey, alhamdulillahirabbil bersyukur kita pada malam ini dapat dengan suruh dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama lagi berkumpul pada malam ini dengan jemputan daripada peguam hartanah kita dan perkongsian pada malam ini oleh beliau daripada Cik Asra daripada Aizat Nizam dan Associate, di mana pengalaman beliau dalam peguam hartanah selama 10 tahun jadi dia akan membuka sedikit pembuka kata dan perkenalan, dan seterusnya kita akan Q&A di mana Ren akan mengemukakan sebarang persoalan dan sebarang pertanyaan dengan berkaitan dengan hartanah. Okey, untuk Cik Azra, untuk makluman di mana kita pada malam ni MMT berkumpul daripada 3 branch, di mana Bukit Jalil kita punya HQ, Kelang di Bayu dikelola oleh sahabat saya STM Lee, dan branch Johor dikelola oleh HOA Nizam. Alright, so dalam perkongsian ni branch Johor dengan KL ni ada apa beza tak Encik Asra? Kalau kita tengok secara general lah, sebenarnya tak banyak beza pun sebenarnya, sebab situasi yang kita alami ini sama seluruh Malaysia. Alright, so that means no issue lah. So kalau macam tu saya beri peluang untuk Encik Azra untuk buka kata dan pengenalan, seterusnya daripada rakyat sekalian untuk membukakan sebarang soalan. Silakan Encik Azra. Terima kasih. Terima kasih Cik Syah. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk malam ni macam kita hari ni kita sembang santai lah. Tak ada lah kita lebih buat. Mana saya akan kat sini. Okey, ni nama kita punya form lah. Aizat Zah and Associates. Okay. Okay, ni untuk kontak saya. HQ kita dia dekat Melaka. Basically yang dekat Melaka tu dikelolakan, diketuai oleh partner saya yang lain lah. Saya berada di Kajang. Di alamat tu, ini di Taman Perkhidmatan Sarjana Kajang. Okay, kontak number, email address semua oleh itu, dan saya di Kajang dibantu oleh manager saya Cik Nazah. Maksudnya Nazahiyah tu itu manager saya tu. So kalau ada apa-apa, kalau kasih kontak saya tak dapat, boleh kontak Cik Nazah juga. So apa soalan akan sampai juga pada saya. Okay, kalau itu kan tiga perkongsian kita untuk malam ni. Okay, saya lebih nak tunjukkan pada perjalanan memproseskan file pada bahagian SPA, bahagian loan, perjalanan file lain. Tapi kita akan lebihkan kepada SPA untuk malam ni lah daripada bahagian saya. Okay, kalau kita tengok pada carta yang ada ni, semua ada nampak carta ni ya? Nampak. Okay, kalau kita tengok carta ni, kita tengok daripada awal apabila agent kata submit case pada lawyer lah dia belum ke next lagi. Macam mana? Dia tak ke next lagi. Tak next lagi dia. So, kita akan tengok dekat sini carta pemprosesan ni panjang lah cerita dia untuk satu file tu. Okay, kejap yang ni slide ni nampak Okey dah okey. Okey. Dia macam hang banget. Kita go full screen
yang ni just nak confirm. Semua nampak slide ni ke? Ashraf, tekan F5. F5 boleh full screen. Tak ada dah full screen kejap Dia cuma tak berapa jelas. Terus dekat saya dia dah screen sekejap. Memang macam tu. Dekat you full screen, dekat kita memang macam tu. Sebab you best slide tu background putih. Dia sangat terang. Ya tak long the way, I just explain details lah. Sebab ni mungkin untuk you guys tak nampak sangat kot. Okay, kita start ni bila agent submit case pada lawyer. Okay, nombor benda pertama yang kita akan buat bila property yang ada title, okay, kita akan buat carian di pejabat tanah. Okay, bila kalau itu tajuk kita pada hari cabaran perprosesan dokumen SPA, dokumen jual beli harta tanah pada masa PPN fasa 1 ni. Yang satu, bila kita faham sekarang pejabat tanah kebanyakannya baru dibuka. Okay? Dan apabila kita kata kita nak buat carian di pejabat tanah ni, kalau kata saya fokuskan lebih pada negeri KL dan Selangor lah dulu dekat Johor ni kita basically benda yang sama, cuma yang ditekankan dekat KL Selangor ni sebab kalau kata di KL okay, kita tak ada masalah untuk buat carian, everything is online untuk property yang dalam KL. Tapi untuk property yang di Selangor, okay, bila kata geran tu di bawah seliaan pendaftar hak milik, maknanya kita buat carian di SUK, alhamdulillah okey, tak ada masalah. Strata kita boleh buat online, yang landed kita boleh buat bayaran online dan boleh submit dokumen tu Dropbox sahaja. Tapi bila kata kita punya geran tu adalah di bawah seliaan pejabat tanah, pentadbir tanah, jadi kita perlu 3 PTD. So PTD yang kita masalah untuk dapatkan appointment, especially PTD Kelang dan PTD Petaling. Masa sekarang lah 2 PTD ni yang memang problematik sangat-sangat untuk kita dapatkan appointment. Kalau kata property yang tak ada title pula, yang masih atas master title, yang perlu dapatkan pengesahan daripada pemaju pula, pemaju sekarang masih tidak boleh beroperasi. Yang KPKT dah bagi kebenaran untuk beroperasi tu cumalah pada developer yang menguruskan projek, sebab dia nak bagi kunci untuk projek tu dan diorang boleh beroperasi. Tapi untuk yang kes-kes subsale, kebanyakan developer masih lagi tidak beroperasi. So bila kata ada property yang kita tahu dah ada title, dah ada strata title, owner masih belum buat profession. So bila kita nak dapatkan pengesahan daripada pemaju, kita jadi stuck lah. Dokumen kita jadi stuck sebab kita tak boleh nak contact pemaju. Office tak buka. Kalau ada yang kita tahu email pun mungkin lambat dapat reply. Dan kalau dapat reply sekali pun proses seterusnya tu tersangkut. Okay. Dan kalau proses seterusnya stamping no problem. Alhamdulillah kita boleh buat online. Cuma kalau ada certain issue yang kita perlu clarify dekat pejabat stamping atau pejabat LHDN ni, ambil masa sikit lah. Because selalunya dulu kalau kata ada apa-apa issue, kita akan terus direct ke counter untuk dapatkan clarification ataupun kita call. But nowadays LHDN call memang susah sangat nak berangkat dan counter kebanyakannya tidak dibuka. Jadi kalau ada apa-apa issue dari dalam untuk kata proses stamping SPA ke apa, memang akan delay sikit lah. Okay. Next, kalau mana property yang perlu redemption statement daripada bank, okay, this one should be no problem, tetapi akan jadi isu apabila bank tiba-tiba tutup sebab kita tak tahu. Esok kita dah standby nak bagi dokumen, nak bagi surat pada bank, kerana pergi dapat tahu bank tutup sebab ada kes COVID. So, bila kes COVID ni
normal paling cepat seminggu baru dia buka balik. Kalau tak 2 minggu memang start nak dapatkan redemption statement, bukan kata nak dapatkan, nak apply redemption statement dah habis masa 2 minggu. Okay, so proses kat sini dah ganggu masa kita lah. Jadi dah disangkut kat situ. Next, consent pun sama juga. Because bila kata you buat consent, you perlu dapatkan cara rasmi. So, cara rasmi nak buat, kena buat appointment yang tak tahu dapat bila. Contoh, kita bagi contoh macam pejabat tanah Petaling, pejabat tanah Sepang, pejabat tanah Kelang. Okay, the way you nak buat appointment, okay, you can see form yang diorang bagilah, link yang diorang bagi, Google Form untuk isi, dan you submit. But kita takkan dapat tahu, takkan boleh follow up apa kejadian ni punya permintaan sampailah diorang email balik tarikh appointment. So basically boleh kata, oh dah email, dah minta, hari ni minta, esok dapat no. Keadaan tu hari ni kita minta appointment, 14 hari kemudian baru dia reply email tu, yang mana tarikh appointment dia bagi adalah 14 hari kemudian. So kat situ dah habis masa sebulan untuk appointment saja. So belum dapat result lagi belum dapat result lagi. Yang setakat mana kes saya yang sedang berjalan, okay, pejabat tanah Hulu Langat, kita buat permintaan untuk appointment execute 14A lah, sebab dia mula reserve, dia penyaksian depan EDO. Kita request last week, kita dapat tarikh bulan 9, awal bulan 9. PTD Kuala Langat apply last week, kita dapat tarikh hujung bulan 10. Benda tu kata memang kita tak boleh nak jangka. So, bila dalam waktu PPN fasa 1 sekarang ni, bila mana ejen atau klien tanya bila boleh selesai, jangkaan bila, memang lawyer tak boleh nak bagi jangkaan, sebab once kita kata bagi jangkaan, walaupun kata anggaran kasar, kita dah bagi expectation dekat klien. Tapi bila sampai masa kita tak boleh nak deliver, so kita tak nak kata klien pun frust, kita pun frust tak boleh nak deliver. Tapi benda tu semua memang kata really out of our control. So untuk dapat So means untuk dapatkan carian saja dekat so far dalam keadaan sekarang ni, within 1 month pun kita belum pasti, betul? Macam Untuk dapatkan carian tu, kalau lawyer untuk dapatkan carian, dia nak hantar ke email, so after 14 days baru dia akan reply, and then baru kita boleh set appointment. Means dalam masa sebulan tu pun belum pasti kita akan dapat carian ni, Lopi. Betul. So untuk Selangor, Nizam macam mana Nizam kalau dekat JP Nizam? Sama juga ke permasalahan tu? Sama juga tu. Ya? Kalau dekat JP carian? So far kita pakai runner, tapi memang prosedur dia memang kena appointment lah. So sama jugalah perkhidmatan tu. Lebih kurang plus minus lah, sebab kita memang SOP dia orang satu centralized. Memang kena appointment. Yes. Betul. Alright, clear. Terima kasih Cik Niza. So kita boleh sambung Cik Azra. Okay. Tadi kita sampai consent redeem property pun sama juga. Okay, untuk redeem property ni, bank sama macam tadilah, redemption statement tu sama juga kisahnya. Kalau kata tak ada apa, sebelum ni, dalam 7 ke 14 hari bekerja, okay, bank akan proses dan dia akan return back all the documents lah, original title, 16A apa semua. Macam sekarang pun sama, kita tak boleh nak jangka, sebab ada ketikanya even kata bank dah call kita untuk collect dokumen, kerana pergi bank tutup, ada kes. So basically dokumen sangkut lagi. Untuk LPPSA especially, memang dapat feedback daripada pegawai LPPSA sendiri, mana ni pun dikongsikan sesama peguam lah. Mana-mana kes LPPSA sekarang memang sangat slow, sebab dia orang dah terlampau banyak backlog, so dia kena clearkan satu persatu. Even saya punya redemption statement dah minta 2 minggu lepas, nak masuk minggu 3 dah, tak dapat juga. Okay.
Untuk yang proses-proses lain rasanya sama juga, semua bergantung pada yang ditemu. Untuk proses adjudication borang 14A untuk dapatkan untuk bayar stamp duty tu, yang ni pun sama macam stamping SPA online, semua bayaran pun dibuat online, tak ada masalah. Cuma mungkin bila proses adjudication ni kita buat permohonan online, dia akan, kita kena isi lah semua all the details, whatever, dia akan check and akan sampai satu stage yang kita panggil JPPH proses, yang mana kat sini pihak JPPH akan buat penilaian ke atas tanah. Jadi banyak isu yang kata delay tu adalah di bahagian ni sebab pegawai JPPH ada yang tak dapat nak turun padang sebab dia orang bukan bersandarkan pada rekod, sementara dia orang turun dan tengok sendiri property tu. Sebab macam last time masa PKPD, yes, kita memang boleh submit everything online, semua dia sampai dekat JPPH proses tu memang dia akan start lama. Once kata dia orang dah boleh check property, baru dia orang boleh bagi nilaian untuk hal tanah tu lah. Dan dah keluar notis taksiran, bayaran semua online. Terus sebab lah dulu sebelum akan bayar notis bayar stamp duty ni di pejabat LHDN, client check lah. But nowadays check tidak lagi diterima oleh LHDN, jadi kita buat pembayaran semua melalui online. Dan dokumen semua untuk LHDN so far tak banyak masalah lah. Masalah utama pejabat tanah yang paling utama sekarang adalah pejabat-pejabat pemaju, sebab dia orang tak buka office. Yang lain-lain rasanya untuk pejabat-pejabat peguam pun kebanyakan kes lambat sebab benda yang sama juga lah, backlog. Sebab kita bila kata kita nak set appointment tu, kita tak boleh kata nak set semua sekali. Contoh kalau satu pejabat tanah tu pun maksimum dia boleh bagi kita bawa presentation 3. So yang ada dekat kita, backlog kat kita ada 10. So benda tu yang cost delay lagi lah. So rasanya untuk sharing pengenalan saya untuk share masalah-masalah ni, rasanya itu saja kot. Yang lain, proses yang lain semua sama. Okay. Cuma perjalanan disebabkan COVID-19 ni, delay-delay yang kita bagi tahu adalah di pejabat tanah, di pejabat pemaju. Di dua-dua orang kata yang paling crucial lah buat masa sekarang ni. Alright, terima kasih Cik Azra.